السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat bersiaran bersama untuk kita membicarakan satu tajuk yang begitu besar dan begitu penting pada nisbah kita masyarakat Malaysia pada hari ini, iaitulah bual bicara kita dalam slot bual bicara penerangan fatwa. Kita bersama dengan salah seorang ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis, iaitulah tokoh yang tidak asing lagi, yang berbahagia sahibul fadilah Datuk Dr. Johari bin Mat. Jadi kita ahlan wa sahlan kepada yang berbahagia sahibul fadilah Datuk. Apa khabar Datuk hari ini? Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Datuk di mana sekarang Datuk? Di Kota Baru ni. Di Kota Baru Kelantan. Di rumah dia. Ya. Alhamdulillah. Covid di sana macam mana Datuk? Dia masih turun naik. Tapi dah kurang lah sikit, alhamdulillah. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. InsyaAllah lah tu. Ana pun lama tak pergi Kelantan, rasa selepas boleh rentas daerah ni rasa nak ke Kelantan pula. Mai Mai kita makin asyik kabur sini. InsyaAllah. Baik Datuk, kita hari ni dalam slot bual bicara penerangan fatwa anjuran Datuk Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan tajuk kita pada hari ini Datuk iaitulah ajaran batiniyah, dan asasnya perbincangan kita Datuk iaitulah berkaitan dengan salah satu sirah fatwa dari Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis berkaitan dengan ajaran batiniyah. Jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat ataupun umat Islam yang bersama dengan kita dalam siri online ini, perbincangan kita pada hari ini iaitulah berkaitan dengan ajaran batiniyah, dan kita menjemput salah seorang tokoh yang tidak asing lagi. Dan Datuk, saya minta izin untuk saya memberi sedikit pengenalan berkaitan dengan Datuk, iaitulah jika kita melihat kepada pendidikan dan kerjaya, Datuk Dr. Johari Mat berkelulusan Doktor Falsafah PhD bidang Usuluddin dari Universiti Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh, Arab Saudi, iaitulah dari tahun 1982 sehingga 1990 dalam pengkhususan akidah dan aliran pemikiran semasa. Jadi kita memang tak salah lagi kita memanggil satu tokoh untuk membicarakan berkaitan dengan ajaran batiniyah pada hari ini, untuk kita kongsi apa dia yang berkaitan dengan batiniyah, bagaimana ajaran-ajaran gerakan pemikiran batiniyah, terutamanya dalam negara kita ini Datuk. Dah tentu Datuk memiliki pengalaman yang luas dan maklumat yang banyak dalam perkara ini, dan saya juga nak kongsi dengan para pendengar semua. Datuk Doktor merupakan Profesor Madya di Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya Kelantan dari tahun 2001 hingga 2003. Kalau tak salah Datuk, betul gitulah. Dan Datuk juga pernah menjalankan beberapa penyelidikan, antaranya kajian ajaran sesat di selatan Semenanjung, iaitulah Negeri Sembilan, Melaka dan Johor pada tahun 1998. Demikian juga kajian ajaran sesat di utara termasuk Perlis, Kedah dan Pulau Pinang pada tahun 1999. Itu serba sedikit maklumat berkaitan dengan Datuk yang bahagia, Datuk Doktor, dan secara ringkasnya memang kita menjemput salah seorang tokoh yang tepat untuk membincangkan isu batiniyah. Datuk, mungkin saya di awal ini saya nak sedikit kita pergi kepada sirah fatwa Perlis supaya kita nak buat satu sebagai satu bahan menyemarakkan lagi perbincangan kita pada pagi ini, iaitulah kalau kita tengok fatwa Perlis berkaitan dengan ajaran batiniyah dinyatakan di dalam sirah fatwa ini. Dan untuk makluman semua, Datuk juga merupakan salah seorang ahli jawatan kuasa fatwa Perlis, dan Datuk juga merupakan salah seorang yang membincangkan
ketika perbincangan untuk mengeluarkan sirah fatwa ni. Datuk juga merupakan salah seorangnya. Jadi saya sebut di sini pada perenggan yang awal dinyatakan di dalam fatwa sirah fatwa Perlis berkenaan dengan ajaran batiniyah dinyatakan di sini ajaran batiniyah yang menganggap kesemuanya selain Allah tidak wujud. Yang wujud hanyalah Allah. Begitu juga ajaran Allah itu menjelma di dalam makhluk atau makhluk itu jelmaan Allah atau Allah telah bersatu dengan makhluk, memisahkan hakikat daripada syariat sehingga membolehkan seseorang terlepas daripada syariat Islam dan menafsirkan Al-Quran tanpa panduan disiplin ilmu tafsir yang muktabar sehingga menyelewengkan maksud nas daripada konteks yang sebenar. Kesemuanya itu merupakan kesesatan yang nyata. Ajaran seperti ini bertujuan menghancurkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Daripada ajaran inilah lahirnya kepercayaan seperti dan disenaraikan beberapa ajaran di dalam sirah fatwa ni. Baik, yang bahagia Datuk Dr. Johari Mat. Di mukadimah kita tengok perenggan awal dalam fatwa ni. Barangkali sebahagian orang dia baca, dia tangkap dah. Dia dapat faham dah apa maksud batiniyah ni. Tapi sebahagian orang mereka masih tak jelas apa dia ni, apa jelmaan-jelmaan apa, siapa yang menjelma, bersatu apa semua ni. Jadi Datuk, sebenarnya apa dia batiniyah ni? Apa dia cerita sebenarnya? Jadi kita minta Datuk supaya boleh menghuraikan kepada kita apa sebenarnya batiniyah ni. Silat batin ke apa atau seumpamanya? Wallahu a'lam. Silakan Datuk. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Qadir. Alhamdulillah, wassalatu wassalam. Dan semua yang berada di atas talian yang mengikuti perbincangan kita pada pagi yang mulia ini. Yang pertama, ucap terima kasih kepada Jabatan Mufti Negeri Perlis yang telah menganjurkan perbincangan kita pada pagi yang mulia ini. Dan yang keduanya, terima kasih kerana diberi peluang untuk berkongsi sekadar kemampuan yang ada. Dan yang ketiganya, syukur hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita hidup semua ni berada di atas limpah rahmat kurnianya dan rahmatnya, kasih sayangnya. Semoga semua amalan kita yang baik diterima sebagai amal soleh, dan kalau ada silap salah kita mohon kepadanya supaya Allah mengampun kepada kita. Ustaz, terima kasih Ustaz atas soalan. Batin ni, kalau kita nak kata batin ni, batinnya berasal pada perkataan batin. Batin ni adalah bahasa Arab, batan. Batan ni dalam bahasa Arab makna dalam, sebelah dalam. Dan lawan dia adalah luar. Kata ada batin, ada zahir. Dan dalam hubungan ini kalau kita tengok, kalau nak mudah nak faham, batin itu adalah sebelah dalam dan tak nampak tengok. Dan dia lawan kepada zahir. Zahir sebelah luar nampak tengok. Segi mudahnya lah. Kalau kita nak pergi lebih lanjut lagi, kalau kata itu di segi bahasa, di segi istilahnya batinan ini atau batiniyah ini adalah satu istilah yang telah diguna sejak sekian lama. Sekian lama ni ialah ketika dia abad tahun 1700 lagi. 1700 Hijrah. 1070 Hijrah. Dan istilah ini telah berkembang. Iaitu dimulai dengan seorang yang bernama Maimun Al-Qaddah. Kesimpulannya, mereka mendakwa bahawa setiap ayat Quran yang dibaca itu ada makna zahir, ada makna batin. Yang zahir itu tidak perlu. Yang perlu adalah makna batinnya. Jadi golongan-golongan ini telah mula berkembang di dalam masyarakat pada ketika itu. Jadi senang nak faham, orang yang berpahaman, beriktikad bahawa Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada Rasulullah ada dua makna. Makna zahir, makna batin. Makna zahir semua orang tahu. Makna batin semua orang tak tahu. Atau hanya ada beberapa segelintir orang yang tahu. Yang mengetahui itu pun tidak boleh dibuka kepada orang lain kecuali orang yang dipercayai.
Itu dia asalnya gitu. Dan mereka untuk mengukuhkan pahaman ini, mereka caranya ialah mereka mentakwil Al-Quran atau hadis mengikut kehendak mereka dan tidak berdasar kepada kaedah-kaedah yang telah ditinggalkan oleh para sahabat, tidak kembali kepada bahasa, malah lari terus. Jadi itu secara ringkas, iaitu makna zahir dan batin. Jadi ilmu batin ini ialah hanya diketahui oleh orang-orang tertentu sahaja dan tak boleh dibuka kepada semua orang. Kerana itulah mereka mengistilahkan likulli zahirin batinan. Bi anna likulli zahirin batina. Setiap yang zahir ada batin. Wa likulli tanzili ta'wila. Setiap ayat Quran atau hadis ada ta'wil. Jadi oleh kerana itu, mereka pun untuk mengukuhkan kedudukan ini, mereka ambil ayat Al-Quran, iaitu huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi itu dalil mereka Datuk, itu dalil lah tu. Dalil mereka buat. Memang ni ayat Quran, tapi ayat mereka tak boleh buat dalil kecuali ada ayat Quran. Hanya mereka apa yang mereka buat, tafsir ikut kehendak mereka. Kehendak mereka. Jadi secara ringkasnya Datuk, kita boleh kata batiniyah ataupun kebatinan ini merujuk kepada satu pemikiran yang mendakwa kononnya dalam syariat Islam ni ada benda yang zahir, ada yang batin. Tapi lebih istimewa lagi yang batin tu golongan tertentu sahaja yang faham. Begitu kan? Dan lebih dahsyat lagi, bukan semua orang boleh tahu benda tu. Hanya orang tertentu sahaja. Itu Datuk kan? Ya, memang. Eksklusif lah. Pokoknya bentuknya eksklusif. Jadi maknanya kewujudan mereka Datuk kita tengok. Sila Datuk. Jadi mereka ni sebenarnya ada tujuan. Dia nak pergi jauh. Tujuan tu dia ada tujuan tertentu. Iaitu apabila semua orang tak tahu, dia aja tahu, maka ilmu tadi, pengajaran tadi kena ambil daripada dia sahaja. Dan mereka mendakwa bahawa ilmu ini diwarisi daripada Nabi SAW dan Nabi hanya titipkan ilmu ini kepada orang tertentu dan tidak beri tahu kepada sesiapa pun. Antara yang diletaknya ialah Nabi sebut, mereka mendakwa Nabi hanya beri pada Sayyidina Ali. Dan Al-Quran yang ada di depan manusia itu 1/9 sahaja yang boleh dipahami. 9/10 lagi adalah ilmu batin yang tidak diwarisi oleh sesiapa pun. Jadi banyak lagi lah tu. Pada itu begitu pula jadinya. Ya. Jadi kerana itu mereka menyebut Quran ni ada dua, Quran natik. Quran yang Quran yang nampak kitab tu, ada satu lagi Quran dia panggil Quran samit wa Quran natik. Quran yang tak bercakap dan Quran yang bercakap. Quran yang bercakap itu, Quran yang samit itu ialah Quran, kitab Quran. Kemudian Quran yang bercakap ialah Sayyidina Ali. Begitu. Jadi kalau oleh kerana ilmu yang diberikan yang ada pada Sayyidina Ali itu 9/10 daripada Al-Quran. Bayangkan. Yang ada, yang semua orang tahu 1/9. Banyaklah tak tu. Yang batin lah banyak kalau begitu. Yang batin jadi begitu pula ya. Baik Datuk, itu dan tentang barangkali itu. Ya, sila Datuk, sila. Dan apa maksud dia ialah nak beritahu bahawa ilmu ini sangat eksklusif dan orang yang mengetahui ilmu batin inilah orang yang berjaya. Yang lain tak berjaya semua. Itu dia punya maksud tujuan situ. Ya. Maksud dia begitu Datuk dah.
Baik, itu kita boleh kata maksud secara asas ataupun maksud asas kepada ajaran batiniah yang kita sedang bincangkan pada pagi ini. Baik Datuk, kalau kita pergi kepada lebih khusus lagi ataupun lebih kecil lagi perbincangan kita iaitulah dari sudut negara kita Datuk, dengan masyarakat kita di Malaysia ni, apakah pemikiran yang ada persamaan ataupun terkesan atau terpengaruh dengan pemikiran batiniah yang asalnya yang tadi Datuk sebut wujud sekitar tahun 1070 kan? 1070 Hijriah lebih gitu. Dengan 170. Sorry. 170 Hijrah. Oh, lama dah. Lama dah 170 Hijriah. Yang setakat yang dapat dikesan iaitu dimulakan oleh Maimun Al-Qaddah. Jadi kalau kita pergi kepada negara kita, masyarakat kita Datuk, masyarakat Melayu dengan macam-macam pemikiran yang ada, bagaimana terkesan ataupun pengaruh batiniah ni dalam beberapa ajaran, barangkali kita boleh kata ajaran sesat barangkali Datuk, yang ada dalam negara kita. Dipersilakan Datuk. Ya, sebelum tu kalau Ana boleh sebutlah, sebelum nak sebut tu, idea atau fikrah pemikiran batiniah ini telah mula sejak zaman Sayyidina Uthman. Dia mula sejak zaman Sayyidina Uthman, iaitu telah dicetuskan oleh Abdullah bin Saba Al-Yahudi yang terkenal dengan Ibn Sauda. Dia inilah itu pengasasnya, asal usulnya. Itu pemikirannya, walaupun dia tahun 170-an tu Hijrah tu, walaupun ada pengasas sebagai satu kita panggil satu tanzim, satu pasukan yang tersusun. Tapi pemikiran telah ada sejak zaman Sayyidina Uthman. Iaitu salah seorang yang telah menyebarkan fitnah pada Sayyidina Uthman ini sehingga berlaku peristiwa pembunuhan dan sebagainya adalah hasil daripada sini juga. Dialah antara orang yang menganjurkan menyebar fahaman tidak puas hati dengan Sayyidina Uthman. Abdullah bin Sabah tu Datuk Abdullah bin Sabah, dan dia cuba membawa satu fahaman, iaitu dia mentafsirkan Al-Quran, innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad. Ayat ni dia tafsir batini ni, iaitu kalau sekiranya kita umat Islam beriktikad bahawa Nabi Isa AS akan kembali ke dunia selepas kiamat, sebelum kiamat, untuk membantu Imam Mahdi dan untuk memerintah dengan adil, maka orang yang paling utama untuk kembali adalah Nabi Muhammad SAW. Dia letak Nabi Muhammad Rasulullah mana lebih utama dengan Nabi Isa? Orang akan jawab Nabi Muhammad. Ya, jadi takkan orang yang kurang, orang balik, orang lebih utama tak balik. Dia pun tafsir. Itu mula-mula ayat yang ditafsirkan secara batini. Lepas tu banyak lagi lah. Lepas tu mereka lah. Dia sebagai contoh, dia tafsir wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu sampai kepada peringkat yakin. Apabila yakin tak payah sembah lah. Apabila yakin tak payah solat lagi. Tak payah, tak usah. Jadi pemikiran mereka ni banyak. Antaranya yang saya nak sebut yang sampai ke Malaysia, yang diamal. Pemikiran mereka yang sampai ke Malaysia ni banyak. Yang pertama, konsep imamah. Konsep imamah ni ada di dalam ajaran mana-mana pun, termasuk Syiah, terutamanya Syiah, dan Syiah ni Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah. Dan Syiah Ismailiyah ni disebut sebagai golongan batiniyah. Dan kebanyakan nama-nama ni tak ada dah di dalam sekarang ni, tetapi pemikirannya tetap ada. Kalau sekiranya Ismailiyah masih ada sekarang. Terutamanya Ismailiyah Buhrah. Ismailiyah Buhrah ni ada di Malaysia.
tetapi mereka tidak hanya ada di kalangan mereka saja, mereka tidak menyebar. Tetapi pemikiran itu tersebar melalui orang lain. Satu, yang kedua, konsep rija'ah. Orang mati balik semula. Ataupun orang mati boleh berhubung lagi, orang hidup boleh berhubung dengan orang mati. Sebagaimana kita temui di dalam di Malaysia ni, kalau saya sebutlah, pada satu ketika dulu riuh kata Syekh Muhammad Suhaimi berjumpa dengan Rasulullah secara jaga di dalam Kaabah mengajarkan macam-macam ilmu aurat. Itu konsep kepada tu rija'ah. Jadi sebagai contoh lah tu. Okey. Itu juga Syekh Suhaimi ni Datuk, kalau tak silap saya, Syekh Suhaimi ni Datuk, kalau tak silap saya yang terkait dengan ajaran Al-Arqam dahulu yang telah diharamkan. Betul Datuk? Betul. Itulah saya maksudkan. Jadi kononnya Syekh Muhammad Suhaimi ni berjumpa dengan Rasulullah di dalam Kaabah secara jaga. Ini adalah konsep yang dibawa, diterima dalam kehidupannya. Dalam konteks kita Malaysia. Okey. Begitu juga pemikiran Mahdi Muntazar. Kan ramai adalah kita dengar orang mendakwa jadi Mahdi. Kalau dalam konteks masyarakat kita di Malaysia ni, iaitulah yang berlaku dalam arkam pun ada. Mahdi, Imam Mahdi. Konsep ni dipelajari. Begitu juga kalau Ustaz ingat serangan bala polis di Johor dulu. Di Johor. Ada di drama kan? Adalah. Saya tahu dah ada buat drama. Guru Yahya tak silap saya. Dia itu tarekat Nurul Zaman. Serang bala polis tu di Johor tu. Tarekat Nurul Zaman. Saya tahu ada maklumat. Dan dia ni agresif lah. Dan dia mendakwa juga menjadi pengikut Mahdi. Dia tidak mendakwa Mahdi tapi orang Mahdi lah. Begitu juga pemikiran At-Taqiyah. At-Taqiyah ni berselindung lah, kalau kita kata lain dalam, lain luar. Kalau jumpa dengan orang biasa, kami sama-sama sufa je. Tapi kalau sama-sama mereka, kumpulan dia ada special. Begitu juga pemikiran yang ada, yang pemikiran lama tapi dia mari masuk ke dalam masyarakat kita, iaitu pemikiran hulul. Ini ada dalam Syiah, Ghulatul Syiah pelampau. Ada konsep hulul, iaitu hulul ni maksudnya Allah masuk menjelma atau masuk ke dalam tubuh seseorang. Itu hulul. Seperti seorang apabila Allah masuk, jadi dia bersatu dengan Allah. Bersatu juga akhirnya. Ataupun konsep ittihad. Ittihad ni mana manusia apabila sampai kepada satu peringkat fana, bersih diri, dia akan bersatu dengan Allah. Ittihad. Makam tinggi lah. Kemudian konsep at-tanasukh, tanasukhul arwah. Ruh ni berpindah daripada seorang ke seorang, seperti kita belajar dalam ada agama yang lain lah. Mana orang ni kalau orang baik, dia akan lahir jadi baik, lebih baik. Kalau orang buruk jadi buruk. Tapi dia tidak mati. Artinya tak ada kiamat. Konsep ni konsep yang tidak ada kiamat. Kemudian ada perpindahan lagi konsep roh kan, tanasuh tu. Ya. Apa dia? Tanasuh tu perpindahan roh kan, perpindahan roh dari seorang yang mati, dia mati, roh dia masuk ke dalam badan orang hidup kan. Jadi maksud dia hidup, dia selama-lama hidup selama-lama. Betul lah. Jadi cuma dalam bentuk lain je. Kemudian pemikirannya lagi. Dia kata pemikiran lain lagi ialah an-nubuwah al-mustamirrah. Nabi ni tak putus. Ada sesuatu ada. Itu konsep dia. Kemudian kalau kita tengok satu lagi ialah wahdatul wujud. Dalam sirah fatwa ni pun ada benda tu. Wahdatul wujud. Ya. Maknanya Allah dengan makhluk ni yang perkara yang sama, benda yang sama ya. Apabila benda yang sama, maka sebenarnya orang yang sampai memahami wahdatul wujud, dia tidak perlu solat pun. Kerana yang solat tu hamba.
dah hamba pun jadi Allah. Nak solat Nak solat buat apa lagi? Nak solat buat apa? Jadi semua takalif syarak tidak perlu. Orang yang melakukan takalif syarak itu orang yang belum sampai atau orang yang tak ada ilmu. Jadi kalau kita tengok di sini, itu pemikiran ni bukan pemikiran baru ni. Pemikiran baru bukan. Dia dah lama benda ni. Kerana tu kalau kita tengok dalam konsep yang lama-lama dulu, batinah dulu, dia tidak ada halal haram. Ya. Dan begitu juga seperti yang diharam seperti zina, arak, liwat, bagi dia tak ada apa. Benda tu orang-orang biasa je. Tak boleh. Kita tak apa dia kata. Hamba saja tak boleh buat. Dia bukan hamba dah. Dia bukan hamba dah. Jadi orang jadi hamba ni orang bodoh. Dia kata ummatul mankus. Jadi apa yang ada dalam pemikiran dulu tu sebenarnya meresap masuk di dalam masyarakat kita melalui tak tahulah. Biasanya gini Ustaz. Dia masuk ni melalui nama yang cantik. Iaitu biasanya kita tengok sekarang ini melalui dia guna nama tasawuf. Dia guna platform. Tasawuf ni orang meletak satu ilmu yang sangat tinggi, sangat hebat, sangat mulia. Jadi dia masih tutup. Dia menggunakan platform tu. Jadi apabila benda ni hebat, tasawuf. Dia guna rumah tasawuf. Jadi tasawuf jadi rusak Kerana tu kalau orang belajar tasawuf ni, dia kalau tak kena, dia belajar tasawuf ke tasawuf falsafi. Kalau kita nak tengok orang belajar tasawuf falsafi ni, dia mula membicarakan konsep tadi lah, hulul, ittihad, wahdatul wujud tu, tasawuf falsafi ni. Sebenarnya bukan. Tasawuf asal bukan begitu. Tasawuf asal khusyuk, tawadhu, ikhlas, itu tasawuf. Kalau jaga hati, didik hati kan. Kalau istilah yang lebih tepat ialah kita panggil ihsan. Ihsan. Istilah hadis. Istilah hadis tu yang lebih tepat. Tapi tak apalah orang nak guna tasawuf pun ikutlah, tak apa istilah ni kan. Tetapi walau bagaimana kandungan Datuk kan. Kandungan. Kita boleh tengok kalau orang dia belajar tentang ikhlas, dia belajar tentang qanaah, al-khauf, war-raja, wat-tawakkal, itu masih tasawuf. Tapi kalau telah bincang hubungan kita dengan Allah, kita nak sampai pada peringkat sehingga akhirnya gugur taklif maka tertentu, gugur syarak, gugur taklif syarak, itu bukan tasawuf tu. Itu bukan tasawuf. Kalau orang belajar tasawuf ya. Jadi Datuk, antara poin yang begitu penting iaitulah bagaimana golongan ajaran batiniyah, pemikiran batiniyah ini telah menyalahgunakan nama tasawuf itu sendiri sehingga menyebabkan gambaran tasawuf itu menjadi buruk, menjadi rosak disebabkan kerja yang dilakukan oleh golongan-golongan batiniyah ni. Dan sememangnya Datuk, ramai di kalangan masyarakat kita bila sekarang ni telah mendapat gambaran yang salah terhadap tasawuf. Bila kita sebut tentang tasawuf, mereka bayang mengaji nak sampai satu maqam tertentu. Mengaji nak kenal tapi itu hakikat lah, makrifat lah, segala macam lah. Orang itu tak mereka ni mengaji ilmu isi, kata kan. Ataupun orang ramai ni mengaji ilmu kulit sahaja. Itulah yang semua tu sebenarnya merupakan pengaruh-pengaruh daripada ajaran batiniyah. Datuk, saya minta izin untuk kita pergi sedikit kepada sirah fatwa yang berikutnya. Tadi telah pun Datuk singgung sedikit tadi sebahagiannya, iaitulah di dalam sirah fatwa ini dinyatakan ajaran batiniyah itu seperti bertujuan menghancurkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelaslah dari penerangan Datuk sebentar tadi bagaimana mereka membawa cara faham itu pergi kepada perkara yang lebih bahaya, iaitu menghancurkan syariat. Tak perlu salat macam Datuk bagi tahu tadi. Hatta melakukan maksiat, berzina dan seumpamanya pun boleh. Kerana bagi mereka telah
bersatu dengan Tuhan. Adapun orang yang nak kena patuh syariat ni adalah orang-orang awam yang pada mereka yang Datuk kata sekali apa mangkus tadi Datuk kata tadi, nafsul mangkus. Orang yang tak sempurna, orang yang cacat. Orang yang cacat tak sempurna lah. Baik, di sini dinyatakan disebut di sini, daripada ajaran inilah lahirnya kepercayaan seperti Allah itu zat, manusia itu sifat, Allah menjelma pada wajah manusia yang Datuk terang sebentar tadi ni. Kan? Ulul apa semua tadi ni. Binatang, pokok, wajah guru dan seumpamanya. Jadi Allah menjelma pada makhluk-makhluk semua tu. Demikian juga yang poin yang kedua, hasil daripada lahirnya pemikiran ini daripada pengaruh batiniah, antaranya sesiapa yang sampai pada makam tertentu atau belum sampai pemahaman tertentu tidak perlu mengikut syariat Islam, seperti tidak perlu menunaikan salat. Tadi Datuk bagi tahu tadi, kerana mencapai makam atau kerana belum mencapai khusyuk. Banyak lagi Datuk. Ini Dajjal itu tiada, ajaran batiniah ni pengaruh antara ajaran-ajaran yang mereka yakini. Mereka juga menyatakan Dajjal itu sebenarnya bermaksud nafsu jahat manusia semata-mata. Maksud sebenar syurga adalah hati yang mengingati Tuhan. Bidadari dan sungai madu di syurga itu adalah tidak wujud. Maknanya mereka telah menolak benda-benda yang asas dan dinyatakan di dalam Al-Quran Datuk atas alasan batiniah, penafsiran batiniah. Jadi barangkali Datuk dalam dari sudut kalau kita fokus kepada ajaran dan pemikiran di Malaysia ni Datuk, mungkin barangkali manusia ni yang membawa ajaran barangkali dia akan hilang dengan kematian dia. Adakah Datuk di sana di negara kita ni terutamanya barangkali ada bahan-bahan yang menjadi rujukan utama golongan batiniah ni, barangkali boleh kita kongsi untuk sikap orang Islam supaya lebih berhati-hati dalam memilih bahan-bahan yang berkaitan dengan agama. Dipersilakan Datuk. Ya, terima kasih Ustaz. Dia batiniah ni yang sebagaimana kita bincang tadi, dia sampai kepada peringkat tadilah. Peringkat untuk menolak syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian membatalkan semua syariat yang hukum hakam yang telah ditentukan, dan penafian terhadap rukun-rukun Islam dan rukun iman. Sebagai contoh, kita tengok di sini Allah ni tak ada sebenarnya. Atau makhluk ni tak ada. Hanya ada adalah Allah. Mereka sering buat bandingan antara matahari dan cahaya. Mana cahaya, mana matahari? Kan? Ombak dan laut. Mana ombak, mana laut? Benda yang sama. Jadi ombak dan laut benda yang sama. Jadi pergi ke situ pula. Manusia dan alam ini adalah dipanggil mazahir. Fenomena saja. Oleh kerana dia adalah fenomena, dalam bahasa Arab dipanggil mazahir, maka dia sebenarnya diberi gambaran seperti seseorang duduk depan cermin. Orang duduk depan cermin, yang nampak dalam cermin itu siapa? Kita kan? Kita lah. Gambaran Tuhan dia lah. Jadi dia sebut bahawa alam ni di sebelah, Allah di sebelah. Dan nak tengok Allah, alam ni lah. Itulah Allah. Itu apa yang mereka cakap. Saya dah ambil mereka cakap lah. Jadi benda yang sama. Apabila benda yang sama, maka manusia ni sebenarnya sebagaimana kita sebut sini lah, dia sama ada istilah menjelma ke atau apakah, itulah dia. Karena itulah apabila seorang wanita cantik, wanita tak cantik pun itu adalah Tuhan. Dan pemikiran ini sangat bahaya. Anda nak sebut ni zaman dulu ni, bukan zaman sekarang, zaman dulu. Semua orang belajar Mongol, Tatar menyerang Baghdad. Sejarah kejatuhan Baghdad. Semua orang belajar, saya kata. Jadi antara sebab kekalahan adalah sebahagian daripada tentera Islam tak mau berperang dengan
tentera Mongol. Tatar. Tak mau. Sebab apa? Sebab ajaran batiniah. Tapi orang tak sebut ni di dalam kitab-kitab karangan-karangan apa tulisan sejarah orang tak sebut. Tetapi saya alhamdulillah saya membaca kitab-kitab sejarah yang muktabar. Dia ada menyebut antara orang yang tak nak tentera Islam tak nak berperang dengan golongan Tatar adalah kerana mereka telah berpegang dengan sebahagian mereka, bukan semua. Mereka berpegang dengan ajaran batiniah. Iaitu semua manusia ni, semua makhluk ni adalah Allah. Maka apabila tentera Tatar mari nak serang, dia kata kenapa kita nak serang mereka? Mereka kan Allah, kita kan Allah. Allah. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat bahaya. Sangat bahaya sebab mereka mengatakan semua ni Allah belaka. Kerana itulah ada tafsiran di dalam masyarakat kita ni Ustaz. Tafsiran sedap juga saya baca. Dia ada buku dia. Buku dia antara dia sebut Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ni selalu lagi. Terjemahannya irtijaa. Kalau ada kena musibah, ada kena kematian, musibah berlaku, kita diajar oleh Rasulullah kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada tafsirannya, tafsiran batini dia menyebut kita ni asalnya Tuhan. Kita asalnya Allah. Dan kita kembali jadi Allah. Ke situ pula. Itulah. Jadi dia masuk tadi. Dia ada kaitan lah dengan tadi. Dia tafsir begitu Datuk. Sedangkan asalnya innalillah tu kita ni dari Allah, maknanya kita ni Allah Ta'ala yang cipta. Kemudian kita akan kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita kan. Mereka pergi tafsir innalillah tu kita tu Allah. Kita asalnya Allah. Kita asalnya Allah. Akan kembali. Akan kembali jadi Allah. Begitu cara dia. Kerana dia tidak akan bergantung kepada lughawiyah. Dari segi lughah, dari segi apa. Tak lah. Dia akan pergi kepada situ. Begitu juga dia tafsir Nabi Adam. Ada kalimah Adama. Tafsiran Adama. Tulis Jawi lah, jangan tulis Rumi. Alif dan mim. Alif dan mim. Alif Allah. Dal dalam. Mim Muhammad. Allah dalam Muhammad. Jadi apa yang disebut? Apa yang disebut bahawa Allah itu zat. Manusia itu sifat, itulah dia tafsiran dia. Adam bukan Nabi Adam. Bukan Nabi Adam, kalimah Adam tu maksud dia. Dan begitu juga isyarat begitu juga apabila sebut Muhammad. Siapa Muhammad? Saya pernah berjumpa dengan mereka ni. Dia soal saya. Dia soal saya. Tanya anak, engkau tahukah Muhammad tu siapa? Kita pun jawablah sebagaimana kita belajar. Muhammad bin Allah bin Abdul habis. Dia kata, mu tak kenal lagi. Engkau tak kenal lagi Muhammad tu siapa? Saya cuba tanya. Dia nak mengelak-mengelak tapi akhir dia jawab. Dia kata Muhammad tu semua kita ni Muhammad. Semua manusia ni Muhammad. Kalimah Muhammad tu kan, mim, ha, mim, dal. Mim, kalau Ustaz boleh tengok gambar orang duduk semayang tahiyat. Pernah tengok tak gambar tu? Ada orang duk jual buat poster, tempel dalam rumah apa semua. Kalimah tu kalimah Muhammad tu. Jadi dia kata betul. Mim kepala, ha bahu, mim punggung, dal kaki yang duduk tu. Itulah Muhammad. Tu Muhammad. Dan Muhammad tu, kalimah Muhammad tu ditulis dengan kalimah la ilaha illallah. Di gambar tu Ustaz perasan tak?
Saya tak tahulah orang buat tu adakah mereka golongan kebatinan atau siapa, wallahu alam. Tapi syarahannya gambar tu adalah rangkuman, cantuman daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu ada 24 huruf. Dan 24 huruf itu dicantum jadi ucapan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu jadi bentuk Muhammad. Nampak tak? Jadi itulah engkau, dia kata. Itulah kita semua. Ini yang berlaku, ini sedang ada dalam masyarakat kita, fahaman ni, pegangan ni. Kemudian kemudian la ilaha illallah itu 24 huruf, maka kita ada 24 jam. Hidup 24 jam sehari. Dalam sehari. Karena kita semua dah. Kita tu siapa? Kita Allah ni lah. Siapa? Muhammad. Jadi begitu juga dia mentafsirkan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kita faham ayat tu kan, telah datang kepada kamu rasul daripada kalangan kamu. Tapi dia faham, dia terima kau sendiri tu rasul. Min anfusikum tu kau sendiri dah. Bukan dari kalangan kamu, dia faham dari diri kamu sendiri. Begitu. Mereka tidak kata gitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, engkau lah sendiri dah rasul. Jadi engkau lah Muhammad, engkau lah segala-galanya, engkau lah sifat yang zatnya adalah Allah. Allah. Jadi klik balik kepada Adam. Allah dalam Adam. Adam, Allah dalam Muhammad. Jadi Muhammad tu adalah di segi sifat zahir, dalam tu Allah. Karena tu dia ambil ayat wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiup rohku. Rohku tu aku dah lah. Dalam bahasa dia. Ni bahasa orang Kelantan. Jadi Ustaz, itulah kita tengok benda ni diajar dalam keadaan eksklusif. Dan nak ajar ni mesti orang pengikutnya. Jadi apabila dah sampai mereka apa ni tadi, dia mendakwa dia jadi tak perlu solat, tak perlu zakat, ya haram pun tak ada apa-apalah. Itu maksud dalam fatwa dia meruntuhkan agama tu, dia menghancurkan syariat. Betul Ustaz. Cuma orang yang belajar tadi tak terasa dia meruntuh syariat. Tak sedar, dia rasa dia masuk Islam kuat. Sedangkan dia telah membuat taklif syarak. Begitu juga yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkara-perkara qata'i seperti bangkit, hisab, Allah, tak ada dah. Seperti Allah sebut seperti Dajjal. Ya'juj wa Ma'juj dah semua sekali tak ada dah. Surga pun tak ada dah. Jadi membatalkan semua qat'iyat. Al-umur al-i'tiqadiyah. Dia cuma dia tak perasan. Orang ni tak perasan. Dia rasa dia lah paling hebat, paling baik di kalangan manusia, di kalangan ramai. Dia terpukau lah tu. Dia seperti dia terpukau dengan apa gabungan-gabungan Muhammad itu apa, Adam itu Allah dalam alif dan mim, Allah dalam Muhammad ya. Adam kan? Allah dalam Adam. Jadi dia benda-benda yang digabung, dicantumkan seolah bagi sebahagian masyarakat ni mereka rasa benda baru yang mereka terima. Jadi mereka nak tahu lagi apa lagi benda yang di hadapan mereka, rupanya ada maksud yang zahir, ada maksud yang batin selain dari maksud zahir yang mereka sedia maklum. Jadi sebenarnya sememangnya nampak jelas perkara itu, batiniyah, betapa batiniyah itu menghancurkan dan meruntuhkan syariat. Seperti yang Datuk nyatakan sebentar tadi, dia bukan hanya sekadar meruntuhkan, menghilangkan tuntutan yang berbentuk far'iyah, tetapi dia juga menghancur dan meruntuhkan benda-benda i'tiqad, benda-benda yang prinsip di dalam agama Islam. Jadi memang dahsyat dia punya kesan jika masyarakat terpengaruh dengan ajaran batiniyah ini, dia membawa keburukan yang jelas dan amat-amat bahaya. Datuk, kalau kita tengok
barangkali ada orang kalau kita tengok ataupun sebahagian masyarakat mereka melihat, mereka kata apa salahnya, biar pilah dia pun nak bagi orang ramai kembali kepada Allah apa semua. Jadi apakah kita sekadar kita bincang kemudian kita kenal, kita diam, ataupun sebenarnya setiap pihak kena berusaha membuat penerangan dan membenteras pemikiran-pemikiran batiniah ini dan menasihati orang ramai supaya tidak terpedaya dengan da'iyah mereka. Ada orang mereka beranggapan, sebahagian masyarakat ni mereka kata kita duk bising je, duk bagi orang berkelahi je, duk pecah belah sama orang Islam ni. Biar pilih mereka ni. Atau bagaimana sebenarnya kita dalam kita mendepani pemikiran-pemikiran golongan-golongan batiniah yang ada dalam masyarakat kita pada hari ini, Datuk. Mungkin barangkali ada nasihat dan pandangan dari yang berbahagia, Datuk. Dipersilakan, Datuk. Ya, terima kasih Ustaz. Kita umat Islam ni kena tahu dua. Yang pertama kena tahu yang baik untuk diikuti, kena tahu juga yang buruk untuk dijauhi. Kalau saya boleh ambil, ia berkait dengan yang kita duk baca dalam setiap rakaat itulah. Kita salat kan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita mohon kepada Allah supaya tunjuk jalan yang betul. Iaitu jalan orang yang Allah beri nikmat, iaitu terdiri pada kalangan para nabi, siddiqin wa syuhada salihin. Kemudian minta Allah tunjuk kepada kita yang kita tahu juga jalan yang buruk, iaitu al-maghdubi alaihim waladdallin. Kita kena tahu juga jalan yang buruk, jalan yang sesat. Jadi itu yang penting dalam hidup. Tahu yang baik untuk kita amal dan ikuti, tahu yang buruk, yang menyimpang dengan nama apa pun tak kira lah, untuk kita jauhi supaya kita selamat. Dalam konteks Ustaz tanya tadi, saya melihat ini merupakan satu kewajipan kepada setiap orang, terutama yang mampulah dan juga pihak yang berkuasa lah. Sebab perkara ini boleh merosakkan di segi akidah, merosakkan di segi kehidupan, dan akhirnya rusak rumah tangga pun ada, dan negara pun jadi lemah, sebagaimana contoh peperangan di zaman tu. Mereka tak ada rancangan, tak ada perasaan untuk mempertahankan negara, kerana semuanya adalah Allah. Itu sangat-sangat bahaya tu. Jadi nanti seperti Holaku serang Baghdad, orang kata Allah mari serang. Allah mari, bukan mari serang pun. Kalau kita mati pun balik jadi Allah juga. Jadi pemikiran ini sangat bahaya. Jadi dia boleh meruntuhkan agama, meruntuh masyarakat, meruntuh negara. Jadi kalau orang kalau musuh mari serang negara pun nak tak apalah, dia pun Allah seperti kita juga. Kan bahaya. Jadi boleh tak kita kata, Datuk, boleh tak kita kata sebenarnya mereka ini sebenarnya punca perpecahan kepada masyarakat Islam? Memang tepat. Dan mereka lah ingin meruntuhkan umat Islam. Asalnya orang yang meletakkan ajaran ni, batiniah dululah. Mungkin orang sekarang ni tak tahu. Batiniah dulu tujuannya ialah isqatud daulatil Islamiyah. Itu satu. Yang kedua, meruntuhkan daulah Islamiyah. Itu yang pertama, kerana orang-orang yang mengasaskan ajaran ini asalnya adalah dua golongan, iaitu orang Yahudi dan orang Majusi. Orang Yahudi tadi yang Abdullah bin Sabah tadi. Kemudian Maimun Al-Qaddah tu, atau Maimun bin Daisan Al-Qaddah tu asalnya orang Yahudi juga, keturunan dia lah. Kemudian juga dia ada campuran dengan orang Majusi. Jadi orang Majusi, mereka rasa kecewa dengan kejatuhan negeri mereka kepada umat Islam. Mereka rasa kecewa dan mereka berusaha untuk meruntuhkan Islam dari dalam, dan pada waktu yang sama mereka ingin meruntuhkan kerajaan Islam. Untuk meruntuhkan kerajaan Islam, mereka rasa tak mampu pada ketika itu. Tetapi bagi mereka cukuplah dia dapat membawa orang Islam keluar daripada Islam secara mereka tidak sedari.
Itu dia punya matlamat dia. Jadi kita dalam masyarakat kita perlu beri penerangan kepada masyarakat bahawa pemikiran-pemikiran ini bukan suatu perkara yang baru, tetapi dah lama dah. Hanya mari dalam bentuk baru dia dalam negara kita. Yang kita rasa baru, benda tu dah lama. Satu. Yang kedua, saya rasa pihak berwajib perlu ambil tindakan yang tegaslah dengan cara yang sesuai dengan kemampuan yang ada, supaya mereka ini tidak menyebar luas kepada masyarakat. Dan saya rasa animan lagi sudah cukup ada. Cuma tinggal lagi gerakan mereka ni bukan mudah juga untuk dikesan. Kerana mereka tak bercakap. Dia bercakap kepada orang-orang eksklusif saja. Orang mereka sahaja. Dan mereka ambil bai'ah, Ustaz. Mereka ambil bai'ah. Bai'ah ni lebih pada bai'ah khalifah ni. Bai'ah seperti umat Islam beri bai'ah pada khalifah tu biasalah kita faham. Tapi hak ni bai'ah ni, bai'ah sungguh-sungguh. Dia guna nama bai'ah juga. Nampak cantik lah. Faham mereka? Bukan kata mereka khalifah juga. Nampak cantik lah. Mereka akan guna istilah-istilah yang cantik. Orang awam akan rasa agama lah tu. Ya, betul. Orang rasa agama. Jadi kerana itu pihak yang berwajib, terutama mereka yang mampu, yang mampulah pejabat, siapa sahaja, bagi saya siapa sahaja, tugas ni tugas semua. Dia kadang-kadang kepada orang mampu, fardu ain dan fardu kifayah. Dia kena semua kena terangkan dan kena cegah. Dan kita dalam masyarakat kita ni, Ustaz, untuk pengetahuan, dah lama dah masyarakat kita ni. Kalau kita saya boleh sebut sikit dah lama ni, kitab tulisan Jawi yang pertama. Tulisan Jawi yang pertama yang dijumpa ajaran batiniah di Malaysia ni adalah pada tahun 1868. Lama juga lah, 100 tahun lebih lah. Lama dah. Lama dah. Lebih 100 tahun, ya. Tetapi kalau kita tu tulisan buku, tetapi ada seorang ulama, Tuan Tih Muhammad Syihabuddin, berasal daripada Raut Pahang. Dia telah menulis untuk menolak ajaran tersebut lebih awal lagi. Lebih awal. Waktu manuskrip dia menulis pada tahun 1780. Kesedaran awal tu dah ada. Dia kesedaran, maknanya ajaran telah sebelum tu lagi. Dia Tuan Tih ni tulis pada tahun 1789. Jadi 1789 bermakna 76 tahun lebih awal dia tulis. Maksudnya makna pada tahun 1789 tu dah ada dah. Dia tulis dah buku. Tulisan tu membantah Datuk menentang. Menentang. Maknanya tulisan tu menentang dan membantah, menjelaskan kesesatan ajaran batiniah. Maknanya masyarakat sebahagian orang yang terpengaruh dengan ajaran batiniah, mereka tak boleh mendakwa orang kemudian yang bantah batiniah. Sedangkan tokoh-tokoh ulama kita dari dahulu telah membantah ajaran batiniah. Hak ni ada tertulis lah. Mungkin ada lagi ulama sebelum itu telah menentang, membantah kebatinan ini. Dah lama dah. Dia menyusup masuk dalam masyarakat kita dengan berbagai cara lah. Tapi nampaknya nak mengajar agama lah. Dia pakai pakaian ulama lah. Allah, hai. Gitulah keadaan mereka. Tapi ya Datuk, berdasarkan penjelasan dan penerangan daripada Datuk sebentar tadi, ternyata kita mendengar perkara yang pelik, perkara yang tak pernah ada di dalam ilmu Islam yang muktabar yang disebut oleh para ulama, dalam ilmu kitab-kitab tafsir apa semua. Maknanya ternyata aliran penafsiran ataupun pemikiran batiniah ini sama sekali bertentangan dengan panduan ilmu-ilmu tafsir yang telah disusun dan dikarang oleh para ulama yang muktabar, dan mereka menafsirkan Al-Quran ikut nafsu mereka, sesuka hati mereka. Apa yang mereka nak nyatakan, mereka nyatakan. Seperti yang Datuk sebut sebentar tadi, Adam
Allah dalam Muhammad lah. Barangkali datang orang lain, dia boleh kata alif tu bukan Allah. Lain macam-macam tafsiran lagi boleh dibuat. Kalau itulah cara tafsiran golongan batiniah. Kerana itu Datuk, memang kerana itu di dalam sirah fatwa ni kita tengok di perenggan yang terakhir ini dalam sirah fatwa, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis yang merupakan Datuk merupakan salah seorangnya telah menyebut seperti satu nasihat dan panduan kepada masyarakat Islam. Di bawahnya dinyatakan jika ajaran batiniah itu diterima, maka tidak ada lagi perbezaan antara tauhid dan syirik. Syariat akan terbatal. Al-Quran akan ditafsirkan mengikut kehendak sendiri tanpa panduan ilmu, dan segala ajaran Islam akan dipersendakan atas andaian kerohanian. Sampai begitu sekali. Jadi Datuk, terlampau kita nampak begitu jelas bahaya dan bagaimana pemikiran batiniah ini sebenarnya bertujuan untuk meruntuhkan Islam. Memang begitu jelas sekali. Jadi yang bahagia Datuk, kita telah sampai pada pukul 10.03 sekarang ni. Barangkali Datuk ada satu kata-kata yang terakhir ataupun kata-kata nasihat untuk siri inilah kepada masyarakat Islam berkaitan dengan ajaran batiniah, terutamanya Datuk dalam ajaran batiniah atau ajaran sesat yang sekarang ni ada dalam masyarakat kita Datuk. Terutamanya sekarang ni Datuk, ajaran batiniah ni mereka tak perlu orang pergi ke rumah mereka, tetapi mereka boleh sebarkan ajaran mereka melalui sidang-sidang live macam kita lakukan pada hari ini melalui Facebook dan barangkali nasihat Datuk untuk sesi kali ini. Dipersilakan bagi Datuk. Terima kasih Ustaz. Saya nak berkongsilah dengan sahabat, masyarakat, keluarga kita semuanya. Kita ni adalah keluarga besar. Keluarga Malaysia, dalam konteks Malaysia dan umat Islam seluruhnya. Yang pertama sekali, kita kena jagalah diri kita dan juga keluarga kita daripada berlaku kesesatan dan penyelewengan yang boleh menyebabkan kita kecewa di dunia dan akhirat. Satu. Dan hendaklah kita belajarlah daripada sumber yang betul, iaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul. Ini yang betul ya, Nabi SAW telah membuat pengakuan yang bermaksud sesiapa yang berpegang dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul, selama mana ia berpegang, dia tidak akan sesat. Itu jaminan. Jadi kita peganglah dengan jaminan Rasul. Kemudian berpegang tadi dengan kaedah dan cara yang telah diwarisi oleh, yang dibawa kemudiannya oleh para sahabat dan ulama-ulama yang salihin. Itu contoh dia. Orang yang faham tentang Quran ni ialah para sahabat. Lepas sahabat, para tabi'in. Lepas tabi'in, para ulama. Yang para ulama tadi kita kenal pengajiannya, akhlaknya, budi bahasanya, jujurnya, dengan ilmu yang dibawa, yang mu'taraf. Dan mereka pun meninggal buku-buku yang mereka tulis dengan betul dan benar. Dan kemudian ada orang yang menyampaikan sampai kepada hari kita ini dan seterusnya sampai ke hari akhirat. Jadi kita sebagai umat Islam kena belajar sumber yang betul. Jangan ambil tengah jalan. Tengok dulu siapa yang nak mengajar tu. Tengok latar belakang dia. Kalau belajar pun tak lepas, akhlak pun tak comel, penampilan pun tak betul, jangan kita terpedaya. Jangan kata, ini nampak seperti orang tak siuman tetapi sebenarnya wali. Ada orang cakap tu. Kita nampak dia tak siuman. Tu orang hebat tu, orang wali tu. Jadi jangan kata begitu dia wali. Gambaran seperti itu ialah tidak benar. Tidak benar. Jadi kita carilah yang benar. Banyak yang benar. Ulama-ulama yang muktabar. Ada pejabat mufti di setiap negeri, ada di luar. Semua ada. Tempat kita rujuk. Nama pun mufti. Kena faham nama mufti itu, iaitu orang boleh beri fatwa. Boleh beri panduan, bimbingan. Jangan tanya sebagai orang lah. Rujuk kepada tempat yang sumber yang diakui. Dan jabatan mufti dan juga jawatan mufti itu sendiri adalah orang yang dipilih daripada orang yang dipilih
untuk memberi nasihat, pandangan. Kenapa kita duk cari orang lain? Itu pandangan saya. Jadi marilah sama-sama kita betulkan persepsi dulu, pemahaman tu, supaya kita nak hidup ni bahagia. Pada orang Islam bahagia dunia akhirat. Jadi nak bahagia akhirat betul di dunia. Kalau tak betul dunia, jangan harap bahagia akhirat tu. Dia tidak akan dapat dua-dua tu. Kecuali ikut jalan yang betul sebagaimana yang Rasulullah sebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Datuk. Cuma Datuk, kadang-kadang sebahagian masyarakat nasihat yang Datuk berikan tadi begitu berharga, kerana sebahagian masyarakat kita Datuk, dia nak mengaji, dalam hati dia nak cari benda-benda yang pelik, benda-benda yang tak dapat di tempat lain. Itu yang niat dia tu pun dah tak betul dah. Jadi bila dia jumpa ajaran batiniah ni, tak mustahil dia akan terpengaruh dengan ajaran batiniah. Jadi nasihat Datuk yang Datuk beri sebentar tadi, iaitulah agama ini bukan nak cari benda yang pelik, tetapi agama ini kita mencari bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan cara itu tidak ada dari sumber yang lain melainkan daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan panduan dan bimbingan dari ulama-ulama yang mu'tabar, ulama-ulama yang mu'taraf, yang mana mereka meninggalkan hasil-hasil penulisan mereka, dan hasil penulisan mereka bertepatan digali daripada Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa ada benda-benda yang pelik. Terima kasih banyak kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Johari Mat. Panel kita pada pagi ini membicarakan tentang ajaran batiniah, dan insya-Allah Datuk, kita habis sesi ini bukan bermakna kita tak akan bertemu lagi. Insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam sesi-sesi bual bicara yang lain, dan sudah tentulah nama Datuk antara nama yang teratas untuk kami pilih untuk dijemput sebagai panel menyumbang dan berkongsi ilmu pengetahuan kepada kami semua. Terima kasih sekali lagi Yang Berbahagia Datuk Dr. Johari Mat atas penyampaian ilmu, perkongsian ilmu kepada kita semua. Dan Datuk, bual bicara kita pada hari ini dirakam dan insya-Allah akan disebarkan di internet, di dalam laman web Jabatan Mufti, di dalam Facebook Jabatan Mufti. Jadi walaupun kita telah habis bicara sebentar lagi, dia perbincangan, huraian perkongsian ilmu yang Datuk sampaikan ini akan boleh didengar oleh masyarakat-masyarakat lain, walaupun sebulan, barangkali 2 tahun, 3 tahun lepas akan datang pun akan boleh didengar dan diambil manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan perkara itu memberi kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan jazak kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Johari Mat atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Terima kasih Datuk. Kita tutup majlis kita dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang insya-Allah. Terima kasih Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat di rumah.